RM50 juta diperuntukkan Kementerian Persekutuan bagi melaksana inisiatif penyelenggaraan Rumah Ibadat Bukan Islam RIBI di seluruh negara tahun ini. Peruntukan itu untuk tujuan penyelenggaraan dan baik pulih Rumah Ibadat Bukan Islam demi memberi keselesaan kepada penganut menjalankan aktiviti keagamaan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Korming berkata setakat Isnin lalu, RM2.7 juta telah diluluskan kepada 15 RIBI di Sabah. Kita dah luluskan RM2.7 juta, di mana setiap rumah ibadat bukan Islam layak untuk memohon jumlah maksimum RM250,000. Dan kita akan bagi mengikut kadar kemampuan kerajaan serta keperluan yang terdesak. Kita menerima cukup banyak permohonan dan kerajaan Madani sedia untuk membantu sekadar mana yang mampu. Beliau memberitahu sidang media sempena majlis penyerahan bantuan berkenaan di Basel Christian Church of Malaysia BCCM Petagas. Terima kasih kepada pihak yang telah memberi bantuan ini kerana kami telah mengalami bencana baru-baru ini dan telah dapat dibantulah melalui bantuan yang telah disampaikan oleh kerajaan Madani pada hari ini. Wang daripada peruntukan ini kami akan gunakan untuk beberapa penyelenggaraan pembaikan gereja, rumah pastor dan juga diwan gereja lah. Bantuan ini sudah tentu menandakan pihak kerajaan amat prihatin kepada rumah ibadat bukan Islam. Sabah antara negeri yang menjadi tumpuan dalam pembangunan sains, teknologi dan inovasi STI. Dapatan itu berdasarkan penganjuran Karnival Minggu Sains Negara 2025 Zon Sabah. Menurut Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Muhammad Yusof Abdal, sejak diperkenal dan dilancarkan pada 2018, program tersebut semakin mendapat sambutan. Tahun ini kita nampak lebih difahami akan kehadiran kita di sini berbanding tahun yang lepas dan tahun-tahun sebelumnya. Kita nak dedahkan pelajar terutamanya ini kepada sains ini. Tapi dengan adanya program seperti ini, hands-on, kita juga ada pameran berbagai yang kita tunjuk pada mereka, nampak ada peningkatan. Berbeza, mungkin tertarik dia rasa macam there is a future with science. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Karnival Minggu Sains Negara 2025 Zon Sabah di Lahadatu. Program ini adalah inisiatif strategik MOSTI dalam mendekatkan STI kepada rakyat. 22 program pelan strategi Kementerian Pertahanan MINDEF dirancang khusus untuk Sabah tahun ini. Ia selaras teras keempat pelan strategi MINDEF 2021-2025 yang memfokuskan pemerkasaan literasi pertahanan masyarakat luar bandar, khususnya di kawasan pedalaman. Tujuan kita adalah, objektif utama adalah untuk kita merapatkan silaturahim antara tentera dan rakyat agar kita kekal relevan dalam mendukung Kertas Putih Pertahanan Negara lah. Beliau ditemui media dalam program pelan strategik MINDEF Pemerintahan Medan Timur Tentera Darat di SMK Tun Fuad Stephen Skulu. Lebih 2,000 pengunjung menghadiri program ini yang diisi dengan pelbagai aktiviti. Antaranya pameran aset dan persenjataan Tentera Darat Malaysia, pemeriksaan kesihatan serta rawatan pergigian percuma, ceramah motivasi oleh pegawai dan veteran ATM dan pameran kerjaya. Sebahagian besar kes rogol yang berlaku di Sabah melibatkan remaja. Sehubungan itu, Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jaute Dikun menyarankan ibu bapa membuat pemeriksaan mengejut secara berkala terhadap anak mereka. Saya minta ibu bapa supaya membuat pemeriksaan ke atas handphone anak-anak dan juga membuat pemeriksaan secara berkala bilik anak-anak mereka di rumah walaupun di rumah sendiri. Sebab beberapa kes yang berlaku ini kita dapati bahawa mereka ini melakukan perkara-perkara di rumah mangsa ataupun rumah pengadu. Beliau berkata demikian selepas merasmikan pelancaran Taman Angkat Amanita Kinabatangan
Datuk Jatih turut meminta masyarakat lebih berhati-hati agar tidak terpedaya dengan penipuan dalam talian. Sekiranya mendapat panggilan mencurigakan, masyarakat boleh terus ke balai berhampiran untuk membuat laporan serta mendapatkan rujukan. Kapasiti loji penyahgaraman air masin di kluster perindustrian kelapa sawit POIC Lahad Datu dijangka meningkat kepada 2.5 juta liter air sehari JLH menjelang Ogos depan. Ketika ini, loji berkenaan hanya mampu menghasilkan 0.5 JLH. Ketua Pegawai Eksekutif Jetamas Sendirian Berhad, Datuk Ahmad Naim Udang berkata, teknologi baharu untuk memproses air masin bagi kegunaan industri itu membolehkan rawatan dilakukan serta-merta di lokasi POIC. So, insyaAllah, once proof of concept ini yang dibuat di POIC ini berjaya, dan kita akan meningkatkan kapasiti demand POIC itu sendiri. So currently the capacity is 0.5 MLD per day. Okay, 0.5 MLD meaning to say 500,000 liter sehari. So once the proof of concept berjaya, kita akan tingkatkan capacity plant itu menjadi 2.5 MLD. Sementara itu, Pengerusi Jetama Datuk Yusof Abdul Manan memaklumkan projek Solar Power Modular System telah memasuki fasa akhir dan sedang menunggu perjanjian pembelian kuasa untuk mula beroperasi akhir bulan ini. Solar power yang di Labuan sudah ongoing. Now we are embarking into another one di Batu Sapi. That is Batu Sapi lebih kurang 15 megawatt. And another one di Babagon Dam, the first floating solar di Sabah. Mereka ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Pasukan Petugas Bencana Alam melangkap inisiatif Pusat Kajian Bencana Alam NDRC Universiti Malaysia Sabah UMS perkukuh kesiapsiagaan bencana berasaskan komuniti. Pasukan petugas itu merupakan komuniti sukarelawan pertama di Sabah. Pengarah NDRC UMS Profesor Madya Dr. Caroline M. Payus berkata ia dibentuk bagi meningkatkan tahap kesiapsiagaan serta respon awal komuniti terhadap risiko bencana alam. Beliau menyatakan demikian di Kota Belud. Penubuhan pasukan petugas berkenaan hasil kerjasama strategik NDRC, Pejabat Daerah Kota Belud, NATMA, PDRM, Jabatan Bomba dan Penyelamat Kota Belud, APM Kota Belud dan 5 kampung di kawasan Melangkap, iaitu Kampung Melangkap Baru, Melangkap Tiong, Melangkap Kapa, Melangkap Tomis dan Kampung Melangkap Noriau. Uji bakat bintang klasik 2025 bagi Zon Sabah akan berlangsung serentak di 4 daerah hari ini yang melibatkan Kota Kinabalu, Keningau, Sandakan dan Tawau. Uji bakat ini platform mengetengahkan bakat golongan muda untuk meneruskan warisan muzik klasik Melayu. Bintang Klasik 2025 ni bukan sahaja platform untuk golongan muda baru, tapi menunjukkan kebolehan mereka menyanyikan, tetapi juga sebagai satu usaha kami untuk memastikan muzik klasik Melayu terus dihargai oleh generasi muda yang untuk masa akan datang. Antara syarat penyertaan uji bakat adalah warga negara Malaysia berumur 18 hingga 35 tahun. Keistimewaan Bintang Klasik 2025 ni pastinya saya nak beritahu pada saudara, hadiahnya cukup menarik. Hadiahnya tajak anda penescu, sebuah kereta dan juga wang ringgit. Kemuncak Bintang Klasik akan diadakan di Auditorium Angkasa Puri, Kuala Lumpur 27 September depan. Baik saudara, sekian paparan Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Lydia Yusrina di Kuching. Malaysia Madani, rakyat disantuni.